Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan sehingga ke hari ini. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat dan para tabi'in sehinggalah hari akhirat. Mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya besar hati ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada para penganjur Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Mizan atau YAPAZAM, Universiti Teknologi Mara UiTM dan Pusat Pendidikan Antartika Kebangsaan NARC kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucapan dalam majlis perasmian Malaysian International Seminar on Antarctica kali ke-9 atau MISA 9. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran para peserta daripada dalam dan luar negara ke seminar ini. Semoga para peserta boleh mencambah pandangan, berkongsi pengalaman dan beroleh manfaat. Tema seminar pada kali ini ialah Polar Region Matters in Our Climate Crisis, ya. Di mana tema yang membangkitkan kesedaran kita semua untuk mengambil peranan penting dalam memitigasi impak perubahan iklim terhadap persekitaran kawasan kutub. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya mulakan dengan memetik suatu ayat Quran firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Maksudnya, dan tuntutlah pada apa nikmat yang diberikan kepada kamu untuk kepentingan akhirat, dan janganlah kamu abaikan keperluan kamu di dunia. Berbuat baiklah seperti mana Allah Ta'ala berbuat baik kepada kamu, dan jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerosakan. Menurut para ulama, terdapat 5 ayat Al-Quran yang menggambarkan kecintaan Allah terhadap orang yang membuat kebaikan atau melakukan perkara yang diistilahkan sebagai Al-Ihsan. Salah satu maksud Al-Ihsan ialah melimpahkan kebaikan kepada manusia atau kepada makhluk yang lain seperti tumbuhan dan haiwan. Firman Allah Ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah kamu kepada makhluk Allah sebagaimana Allah melakukan baik pada kamu, dan janganlah melakukan kerosakan di muka bumi. Sifat ihsan yang akan menuntut jiwa kita untuk melakukan perkara yang baik dan tidak melakukan kerosakan atau perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada pihak yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bumi adalah kurnia besar yang diamanahkan oleh Allah kepada kita semua. Justru kita wajib bertanggungjawab untuk memelihara, melestari dan menjaga keseimbangan dengan sebaik-baik mungkin. Cabaran dihadapi pada hari ini sangat kompleks, seperti pencemaran akibat kepesatan industri, pemanasan global dan perubahan iklim. Persoalan paling penting ialah bagaimana kita menangani perkara tersebut. Mutakhir ini juga, wacana utama alam sekitar di peringkat global ialah isu perubahan iklim. Menurut laporan penilaian saintifik ke-6 mengenai perubahan iklim oleh Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, peningkatan pemanasan global sebanyak 1 darjah Celsius dalam tempoh 1900 hingga tahun 2000 berpunca daripada pelepasan gas rumah kaca atau GHG yang disebabkan oleh kesan anthropogenic activity manusia. Lebih membimbangkan, suhu bumi akan terus meningkat sehingga mencecah 1,5 darjah Celsius menjelang tahun 2030. Sekiranya kita tidak mengambil langkah drastik untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca, suhu bumi akan terus meningkat dan mungkin mencecah sehingga 4 darjah Celsius di masa akan datang. Selain daripada itu, impak peningkatan suhu bumi ini
akan mempengaruhi pencairan di kawasan kutub dan kenaikan paras air laut. Menurut laporan IPCC, kepanasan kawasan Arktik adalah sekitar 2 hingga 3 darjah Celsius lebih tinggi berbanding pemanasan global, iaitu sekitar 1 darjah Celsius. Secara tidak langsung, ia telah menyebabkan pengurangan ais laut di lautan Arktik dan mengakibatkan pencairan ais di kawasan dataran Siberia dan utara Kanada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benua Antartika dan wilayah Arktik terletak kira-kira 10,000 km daripada Malaysia. Segelintir masyarakat bersikap pesimis dan beranggapan kawasan kutub yang jauh tidak memberi kesan kepada kehidupan kita. Hakikatnya, sistem bumi berkait rapat dengan atmosfera dan lautan yang tentunya akan membawa lebihan suhu panas atau suhu sejuk ke sesuatu kawasan ke kawasan yang lain untuk mengimbangi dan menstabilkan muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pencapaian Malaysia mengurus tadbir dan menjalankan aktiviti pendidikan Antartika di peringkat global sangat signifikan dan sangat unik meskipun tanpa mempunyai stesen pendidikan di Antartika. Pendidikan negara dengan bantuan YAPAZM dan NARC memperoleh akses strategik daripada hasil kerjasama dan perjanjian dengan beberapa program daripada negara-negara yang mempunyai kapasiti logistik di Antartika. Lebih membanggakan, pencapaian kita telah diiktiraf oleh komuniti antarabangsa setelah Malaysia diterima sebagai ahli Scientific Committee of Antarctic Research atau SCAR pada tahun 2008. Para penyidik negara juga mainkan peranan penting dengan mengetahui banyak kumpulan kerja saintifik SCAR seperti Tropical Antarctic Teleconnection. Saya turut dimaklumkan bahawa satu bengkel kerja Tropical Antarctic Teleconnection telah diadakan semalam, iaitu sehari sebelum majlis perasmian ini. Saya berharap hasil bengkel tersebut akan beri banyak manfaat dan pulangan yang sangat baik kepada negara kita. Saya turut berbesar hati Komiti Pendidikan Antarabangsa telah membuka peluang dan memberi keyakinan kepada kita untuk menjalin kerjasama lebih erat untuk menjalankan aktiviti pendidikan Antartika seperti yang termaktub dalam Memorandum Persefahaman atau MOU antara Malaysia dan Ukraine dan Chile yang akan dimeterai sebentar lagi insya-Allah. Sementara itu, Malaysia juga sedang menjalinkan kerjasama MOU dengan United Kingdom bagi tempoh 5 tahun bermula tahun 2019 hingga 2024. Sukacita juga dimaklumkan bahawa Malaysia kini menjadi pengerusi ASEAN Forum on Polar Science atau AFOPS bagi penggal 2021 hingga 2022. Forum yang turut dianggotai oleh negara lain seperti China, Jepun, Korea, India dan Thailand bertujuan untuk menggalakkan kerjasama pendidikan polar dalam kalangan negara-negara Asia. Setakat ini, Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang meratifikasikan kedua perjanjian antarabangsa mengenai Antartika. Dalam kalangan negara Islam pula, hanya Turki yang mempunyai status sama walaupun baru memulakan pendidikan Antartika secara serius pada tahun 2015. Sesungguhnya, amat besar harapan kita pada masa hadapan, Malaysia akan menjadi negara Islam pertama insya-Allah yang memiliki stesen pendidikan sendiri dan termasuk insya-Allah rumah ibadah di Antartika. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia sedang menggubal rang undang-undang Antartika bagi melaksanakan Treaty Antartika termasuk Protokol Madrid supaya negara akan menjadi ahli konsultatif yang terlibat dalam proses membuat keputusan. Pembentangan rang undang-undang di Parlimen insya-Allah dijangka pada tahun 2022. Akta ini menjadi pemangkin yang membenarkan Malaysia sebagai negara ASEAN, malah negara Islam pertama yang menganggotai ahli konsultatif Treaty Antartika. Kita akan lebih aktif dalam mengurus tadbir 10% kawasan bumi yang sedang mendapat perhatian dalam usaha memitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kasar Malaysia YAPAZM komited menyokong perkembangan aktiviti pendidikan Antartika sejak ditubuhkan pada tahun 2012. Sebanyak 32 juta ringgit telah pun dibelanjakan
untuk program pendidikan Antartika sejak tahun 1999, dan terkini saya difahamkan Yahya Fazam akan menubuhkan kursi sains Antartika di Universiti Awam pada tahun hadapan untuk mencapai beberapa objektif seperti meneraju aktiviti pendidikan dan penerbitan, menjalin kerjasama dengan komuniti antarabangsa, dan meningkatkan kecemerlangan akademik dan dalam pelbagai bidang, khususnya bidang pendidikan di kalangan akademik tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tahniah dan syabas kepada Yahya Fazam atas inisiatif yang sungguh bermakna ini. InsyaAllah Yahya Fazam akan meraihkan ulang tahun ke-10 pada penubuhannya pada tahun hadapan. Dan setinggi tahniah dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam menganjurkan seminar ini. Mudah-mudahan seminar ini berjalan lancar, beroleh manfaat, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada wabak Covid-19, negara kita juga turut dipelihara oleh Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala merahmati dan memberkati usaha kita dan permudahkan usaha kita, insya-Allah. Sirah ala barakatillah. Semoga semua yang hadir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqul qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.